Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan, pada malam ini hak sebenar kita punya kita ambil. Hak itu cerita Nabi sembahyang dan ada lintang apa tu, kemudian tak lebih daripada 3 hasta tu intro ya, trailer ya. Sebenarnya saya baca kitab ni, saya susah hati bila kitab ni dibacakan di surau-surau dan di masjid-masjid. Siapa bisa baca kitab ni, maka dia tahu. Saya susah hati. Pasal apa? Boleh tak? Tak ada talaqi dengan cara betul-betul. Tapi setakat baca, okey kita baca saya baca sikit lah. Jadi kita baca di bawah. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, saya susah hati sebab dia keluar cara ilmiah. Dia keluar secara ilmiah. Orang yang baca kitab ni tuan-tuan akan lahir orang yang macam ni. Yang pertama sekali dia istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah, kerana sembahyang aku selama ini tidak sah ya Allah, sembahyang aku selama ini tak betul ya Allah. Yang betul yang tak akan lahir orang yang macam ni. Tak mahu saya sebut nasihat orang yang baca kitab yang ada sama malam ini, supaya kita boleh menyingkap kebenaran. Kita menyingkap kebenaran yang sebenar. Siapa yang membaca kitab ni? Saya usah hati orang membaca kitab ni. Apabila tuan-tuan baca kitab ni, dia akan lahir orang yang macam ni. Orang yang tidak ada mazhab. Dia kata kita tak payah pakai mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke, mazhab Hanafi ke, kita pakai Quran dan Sunnah sudah cukup. Kita tak payah pakai mazhab ni, bukan pakai. Dia tak tahu dia mazhab kitab ni. Dia baca kitab ni, dia dah turut apa dalam kitab ni, makna dia ikut mazhab kitab ni. Dia dah kata kita tak payah pakai mazhab, kita pakai. Tuan-tuan, tengok ini orang yang tak mau mazhab. Apakah dia bahaya bebas mazhab? Mazhab aku adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab aku mazhab kitab Al-Quran dan hadis. Itu adalah lahir orang yang macam satu, akan lahir orang macam ini. Orang yang tidak ada mazhab dia. Yang kedua, dia akan lahir orang yang macam ini. Allahu Akbar. Dulu tak nak mayang aku ni, Dulu mayang macam kita mayang, Allahu Akbar, macam biasa. Lah ni dia mula mayang lagu ni lah, Allahu Akbar. Dia belajar dalam kitab mana tu? Kitab ni. Satu. Yang kedua, tidak ada lagi subuh kunut pada waktu subuh. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku kerana selama ni aku baca kunut pada waktu subuh ya Allah. Salahnya aku selama ni ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sembahyangku yang lama ini tidak sah ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Dua. Yang ketiga akan melahirkan orang yang dia baca Fatihah tidak ada bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ampunkanlah dosaku ya Allah, kerana selama ni aku baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kerana aku menyalahi sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang sebenar ialah dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, dia terus baca alhamdulillahirabbil alamin. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Siapa tu kemudian? Ni. Kita. Dua. Yang ketiga, dia kata pihak ke ayah dia. Ayah jangan buat kerja sia-sia ayah no. Jangan buat kerja sia-sia. Allahu Akbar saja aku sembahyang isyak 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah Taala. Tak usah ayah tak payah buat kerja sia-sia. Ikut macam mana Nabi buat. Allahu Akbar. Dia kata tidak perlu niat. Siapa ayah? Tak niat. Okey, kemudian tuan-tuan boleh kesan dia. Boleh tengok dia. Kita tahu dia pengaruh ke tak. Dia tahiyat dia lagu tu. Lepas ni berkata apa ni buat. Nah ya, nak tengok dia. Dulu ni
sebelum dia baca kitab ni, tak pernah pun buat macam tu. Macam kita buat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu je. Tapi sejak dia mengaji kitab ni, dia dah buat apa? Dia buat tu. Dan dia kata hak ni lah yang sebenar-benarnya. Hak yang dia buat macam tu tak betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu tu tak betul. Salah. Kemudian apa lagi? Dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, kerana aku tahu sembahyang yang sebenar-benarnya ialah tak ada satu muka. Hak satu muka tu ialah orang tak betul. Tok imam buat tak betul, tok siap buat tak betul, ayah dia pun buat tak betul. Ayah tinggalkan perbuatan yang tak betul. Ayah kita buat yang Rasulullah buat betul-betul je. Siapa ajak tuan-tuan? Satu kitab yang kecil saja, tapi dia telah menggugat seluruh kitab-kitab yang ada di Malaysia. Sebab tu saya rasa bertanggungjawab untuk baca apa? Untuk baca kitab. Kalau kitab ni tak keluar, ni cantik kan? Cantik dengan kulit dia semua cantik semua tu. Kalau kitab ni tak keluar, saya terpaksa ajak kitab ni photostat lah. Photostat lah tuan-tuan, kita mengaji kitab photostat. Tak cantik lah, kita simpan kat kita, tak ubah nak cantik lah. Tengok ni tu, tak canggih tu. Ni canggih kan, nampak sehingga cantik lah. Maka kita terpaksa guna kitab ni. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rahmat kat kita, keluar kitab ni, kitab yang cantik. Jadi tuan-tuan, sebelum kitab ni keluar, kitab ni sudah keluar untuk menjawab apa yang disebutkan dalam kitab ni. Boleh tak? Kalau lawan pun, kalau tumbuk ni, hari dia ni menang, dia ni kalah, pasal dia ni kecil. Dah lah kecil, kurus tak? Cukup dah. Ini pun dah cukup dah. Tuan-tuan, masalah dia apa dia? Masalah dia orang yang tidak pernah mengaji fiqh secara formal. Dia tak nak mengaji kitab formal. Tahu-tahu kawan dia ajak, dia kata, jom kita pergi mengaji. Yang Abu Salamah ni tak nak mengaji, mari kita pergi mengaji. Dia pun mula mengaji kitab ni. Oh, baru betul. Baru aku tahu rupanya macam ni. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan nak abang bagi, kalau dia sedang umur 40, dia kena qada balik sembahyang dia daripada balik sampai umur 40. Pasal dia kata sembahyang yang duk sembahyang selama ni, sembahyang yang tak betul mengikut sunnah Nabi, maka solat itu tidak sah. Yang betul ialah cara mengaji pun tak betul dah. Cara mengaji pun tak betul dah. Tuan-tuan tengoklah. Saya tengok satu. Allahu Akbar. Saya kep diri ya. Kep diri ya. Tuan-tuan nak mengaji kitab fiqh apa? Ni dia abang bersedekap di dada. Tuan kena baca dulu baru betul ni. Bersedekap di dada. Sembahyang dia kena buat macam tu. Baru betul. Fasalli li rabbika wanhar. Baru betul, baru sah. Macam ni solat Nabi. Sifat Nabi. Tu. Kemudian banyak lagi. Dia cerita sikit ah. Fiqh apa lagu ni? Cerita bab qiyam sikit je macam tu. No, bukan macam tu cara mengaji kitab fiqh, bukan. Fiqh sebenar mengaji macam mana tuan-tuan? Ni kitab-kitab fiqh yang tuan-tuan perlu kena ngaji. Okey. Murad al-Muhtad. Ni nak abang kata bukan cakap mengaji yang ni ahli fiqh. La. Oh, wrong. Salah. Dia ingat dia mengaji yang ni, dia sudah alim, dia maha betul, amat benar, orang lain semua salah. Apa bagi? Dia mengaji baru kitab ni, ahli tak mengaji pun. Tak menadah kitab pun. Ni Murad Muhtad. Dia ada 4 jilid. Buat main satu je. Yang asal dia, yang asal bahasa Arab adalah 4 jilid. Ini dia baru ambil kitab solatnya satu je. Ini photostat. Originalnya 4 jilid. Satu. Jangan bilang dia bapak. Dia tak nak bilang. Yang kedua, Bughyatul Tullab. Ini agak detail. Ini saya mengajar di surau Kampung Besar. Kalau tuan-tuan nak ngaji surau Kampung Besar hari Jumaat minggu pertama dan keempat. Ini dia detail. Fiqh yang detail. Bilang tak nak berapa? 2. Kemudian ini agak tinggi. Ini agak tinggi. Kita kena ngaji hak lain dulu. Bagi rumah lain dulu baca ni. Yang baca. Ada ni kan di sama. Subulus salam syarhul bulughul maram.
Subulus Salam, Syarhu Bulughul Maram. Ini dah 4 jilid, saya pakai satu je. Kalau sampai 4, oboh baik lagi. Ini ada 4 jilid, saya buat main satu. Bilang bawah? 3. Ini kitab tua, kitab lama. Kifayatul Akhyar. Yang boleh test ni lah. Kita banding dengan ni, tengok lagi. Punya mana? Ni. Terus sini. Ini Fathul Mu'in, Qurratul Ain. Pasal dia ya. Ini Al-Ashbah wal Nazair fil Furu'. Al-Ashbah wal Nazair fil Furu'. Nah. Ni. Dia berbangga dalam kitab ni ada hadis. Dia kata kitab-kitab fiqh yang belajar selama ni tak ada hadis, tak ada hadis. Kata nak apa lagi? Di sini dia cerita sikit ya terus dia keluar hadis. Cerita sikit terus dia keluar hadis. Cerita sikit terus dia keluar hadis. Ni kitab ni. Ni benda boleh lawan lah ni. Compare pun dia rusak ni. Dia kata pasal kita mengajar kitab fiqh tak ada tulis hadis bawa ada. Ni. Hadis pertama dalam ni. Dia cerita sikit jangan niat Allahu Akbar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata begini. Kemudian tekap tangan di sini. Terus waktu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat kata hak ni lah paling lengkap. Dah ngaji lagi Fathul Hadith. Kemudian ni Matra'un Nurain. Matra'un Nurain. Ini dah 4 jilid. 5. Saya ambil satu saja. Kalau susun semua ni tengok. Okey. Ini yang kita mengaji di pokok tampang. Matla'at Badrai. Idah al-qawaid al-fiqhiyah. Idah al-qawaid al-fiqhiyah. Okey. Saya nak tanya, daripada jumlah kitab ni ada tak kita bisa khatam satu? Bisa tak khatam satu? Tak pernah pun. Kalau baca sikit-sikit separuh pun kira okey lah, kira okey. Ni tak pernah khatam pun. Apabila baca kitab ni, dia kata inilah yang maha benar, maha betul. Selama ni kita solat tak betul. Ni cetak sini. Ni lawan pada tu. Allah kesian saya kesian. Saya tak ada masalah kalau dia kata tak buat, kalau buat macam ni pun tak boleh, buat macam ni pun tak boleh. Tapi masalah ni apabila dia mengajar di surau dan di masjid, dia kata cara hak kita buat di masjid ni cara yang tak betul. Yang betul ialah hak ni. Yang betul ialah hak ni. Hak cara kita buat ni tidak ada dalil, dia kata tidak ada dalil. Semua dia reka-reka. Oh, tunggu saat. Nak kata tak ada dalil, baca habis lagi semua kitab. Jadi tuan-tuan, ini benda orang yang tidak faham, Jadi saya rasa sebagai orang yang agak boleh sikit, jadi saya rasa perlu kita menjawab apa yang ada di dalam ini. Tuan-tuan boleh baca sebagai rujukan apa? Tak apa, baca sebagai rujukan tak apa. Tapi kalau boleh baca semua, sebab kita tak ada antibiotik tau. Antibiotik kita tak ada. Kalau ada antibiotik, tak apa. Kita ada formal background agama, tak ada masalah. Macam ni ya. Tapi masalah ada antibiotik tak ada. Kalau boleh saya boleh. Tak boleh. Boleh tak? Kita ni sampai. Kalau simpan di rumah takut kita terkena dia punya. Atau saya semua ni tak ada. Kalau baca kitab ni tak habis semua kita tak pakai langsung. Semua tak pakai. Ini saya tak main lagi dalam kitab majmuk yang ditulis Imam Nawawi. Oleh Imam Nawawi. Aku bagi depan. Oh, lagi kitab majmuk. Iqna, kita mengaji di sekolah Arab, sekolah menengah agama, kita sekolah agama mengaji. Kita iqna. Qailubi wa Umairah. Tak main lagi Sabilul Muhtadin. Banyak lagi. Tapi dia mengaji kitab ni, dia rasa kitab ni yang maha benar. Maha segala-galanya. Itu yang jadi masalah ya, tuan-tuan. Jadi saya harap satu, jangan kita nampak fanatik dan kita tak aktif. Kita nampak lagi
mazhab ni sebenarnya dia nak bagi mudah, nak bagi mudahkan kita. Tak payah. Tuan ingat, ada kita di hari kita tukar bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Esok tak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Betul? Usah pula ihdinas siratal mustaqim rukhsat. Pula ihdinas siratal mustaqim rukhsin. Usah pula huruf zaid. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Esok pula siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada tak kita tukar tiap hari? Dah, kita buat macam tu je. Jadi kita pegang satu mazhab dah apa? Dah cukup. Dia memudahkan kita. Macam mana mudah? PBA. Kita di rumah kita cuma bayar bil kat PBA tiap-tiap bulan, kita pergi buka paip, ayam boleh pulang. Itu mazhab. Kalau tidak, mencari baik je dulu. Saya tanya tuan-tuan, saya minta tahu Pulau Pinang kita ni ambil ayam dah mana? Semua saya. Kalau di Kedah tu kembangan gubih. Kembang gubih tu asal dengan kalau dia ada staf Bukit Pinang. Sini tahu tak? Ya, tak tahu. Saya tahu buka paik ada ayam kat dia. Tahu buka paik ada ayam. Itu mazhab. Kita nak pergi Mekah. Pergi Mekah, kita pergi tempat tiket. Kemudian kita masuk, pramugari tolong serve. Lepas itu pilot, tapi lawan tak boleh naik terbang sebab tempat. Lepas tu pilot bawa pergi. Kita pun lepas tu semua tak lagi dia tak pakai tali pinggang apa-apa tu. Lepas tu kita okey, kita sudah sampai. Sila buka tali pinggang masing-masing dan boleh turun. Sampai turun Mekah. Itu mazhab. Kalau tidak buat kapal terbang sendiri. Di Mekah buat kapal terbang sendiri, apa semua buat sendiri. Tu orang kata tak payah pakai mazhab. Itu orang cakap tak erti. Cakap tapi dia tak tahu apa dia yang dia cakap. Kita tanya pergi Mekah naik apa? Naik kapal terbang. Apa naik kapal terbang? Apa sendiri ya? Jalan kaki ya? Itu tuan-tuan. Jadi saya akan faham betul-betul apa kita cakap. Okey. Tuan-tuan, kita tengok ada atau okey, kita kalau boleh kita ambil satu muka surat ini sebelum kita solat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 tadi. Berdiri hanya wajib dalam solat fardu. Nanti saya akan syarah saya ada sudah. Tanda. Okey, tengok dalam kitab ni saya baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat fardu atau sunat dengan berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat fardu atau sunat dengan berdiri. Solat fardu pun sunat, solat fardu pun berdiri, solat sunat pun berdiri. Belajar nak dengar ni. Berdiri hanya wajib dalam solat fardu. Belajar? Kita tak belajar ni. Tak belajar? Sebab tu kita dia berfungsi ni. Dah, tunggu saya. Kita cek dalam 2, 3, 4, 5 kitab tu. Mana satu? Berdiri hanya wajib dalam solat fardu sahaja. Demikian kesepakatan ijma' umat Islam. Dalam buku ni dia kata sunat berdiri, fardu pun kena berdiri. Oleh itu apabila seseorang mampu berdiri tetapi menunaikan solat fardu tidak sambil berdiri, maka solatnya dianggap tidak sah. Garis tu. Ini orang sakit sikit-sikit ya. Di market boleh berdiri senang kawan sejam. Elok semayang main duduk atas kerusi. Ya Allah, leceh lah. Tapi siapa tuan-tuan? Sebab tak hati. Dia ingat kata, tak ada apa, sakit sikit-sikit terus duduk. Solat dia tidak sah. Jadi orang yang duduk ni tuan-tuan, orang yang benar-benar tidak mampu berdiri. Orang yang benar-benar tak mampu berdiri. Okey tak apa? Kita tahu kata dari kita. Kalau kita tak mampu
mampu, maka kita duduk. Kalau kita mampu, ingat, kalau kita duduk juga solat kita tidak sah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW terhadap Imran bin Husain, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin." Maksudnya, tunaikanlah solat sambil berdiri. Apabila tidak mampu, tunaikanlah sambil duduk. Apabila tidak mampu, maka tunaikanlah sambil berbaring. Tuan-tuan catat sikit, baring sebelah kanan. Baring sebelah kanan. Catat lagi, berbaring sebelah kiri hukumnya makruh. Berbaring sebelah kanan, maksudnya rusuk kanan. Berbaring sebelah rusuk kiri hukumnya sah, tetapi makruh. Makruh ni dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau dia jangan buat. Hadis di atas menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memerintahkan Imran bin Husain supaya berdiri padahal dia sedang sakit. Dan solat yang dilakukannya adalah solat fardu. Adapun dalam melaksanakan solat sunat, seseorang tidak diwajibkan berdiri. Seorang itu tak wajib berdiri. Kalau solat sunat tak wajib berdiri. Solat sunat saja nak sembahyang duduk boleh tak? Boleh tak? Boleh? Harus saja. Dia kata qadiran 'alal qiyam, bagi orang walil qadiri 'alal qiyam fala ba'sa ay yusalliya qala. Bagi orang yang mampu berdiri dan dia nak solat sunat, dia nak duduk, fala ba'sa bih, maka tidak apa-apa. Tapi jangan lawak lagi. Dia bayang syak. Dia mau duduk, orang nak tumpang bayar itu apa ni bayar duduk lah. Tak, kita boleh berdiri, kita berdiri. Kan? Okay. Hal itu antara lain diisyaratkan sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang menunaikan, tengok ni, baca elok, tengok elok. Sesiapa yang menunaikan solat sambil berdiri, maka itu adalah lebih utama, lebih afdal. Dan sesiapa yang menunaikan solat sambil duduk, maka dia mendapat pahala separuh dari orang berdiri. Dah tak bayar Jumaat, sampai ambil duduk pula. Apabila dia duduk, sembahyang satu, dia dapat 0.5, dapat sama saja. Dan barang siapa yang menunaikan solat sambil berbaring, maka dia mendapat pahala separuh dari orang menjaga hujah. Setengah lagi, suku. Dia dah lah pahala sikit. Dah pahala sikit. Jadi mana cerita daripada ni? Cerita dia, jadi tuan-tuan cantik sikit. Cantik sikit. Dipotong pahala separuh bagi orang yang tidak uzur. Dipotong pahala separuh bagi orang yang tidak uzur. Cerita dia sembahyang sunat ni. Kalau sembahyang fardu, tuan-tuan, memang tak boleh. Kita boleh berdiri, kita wajib kenapa? Kena berdiri. Kalau kita boleh berdiri, tapi kalau duduk, maka solat kita la yasih solat. Artinya solat dia jadi apa? Jadi tidak sah. Okey. Nabi SAW suka menunaikan solat sunat di atas tunggangannya sambil duduk. Dengar. Ini nampak kita ni tadi kata apa? Dia kata Rasulullah selalu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat sambil berdiri. Tapi ini pun dia. Rasulullah suka menunaikan solat sunat hanya sambil duduk. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi SAW menunaikan solat di perjalanan ke arah mana sahaja tunggangannya itu menghadap. Jadi tuan-tuan catatlah nama masjid, tidak wajib menghadap kiblat. Tuan-tuan terbuat sekali yang atas kenderaan. Bini kita bawa kita, abang bawa tu. Oh, laki kuning buat tapi anak mati awak. Nak mati awak. Sebab tak bayar atas kenderaan. Tuan-tuan kali ni bayar atas kenderaan. Jadi kalau orang kata ada dah sunnah Nabi yang sudah kita tinggalkan di akhir zaman ada, iaitu pada sembahyang di atas kenderaan. Rasulullah sembahyang atas kenderaan,
Boleh kata lah ni hampir kita tak pernah bayar solat atas kenderaan. Saya kata hampir. Katanya satu masjid ni, siapa bisa bayar atas kenderaan? Angkat tangan. Jadi TST tahu sama tahu. Jadi kita try buat sekali. Sembahyang atas kenderaan. Baginda memberikan isyarat pada solat malam kecuali ketika menunaikan solat fardu. Kecuali solat fardu. Baginda menunaikan solat witir di atas tunggangannya itu. Solat fardu Nabi akan turun. Nabi akan turun. Kenapa tuan-tuan? Kalau sebenarnya atas kenderaan, sebab pertama sebab dia tidak menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat. Baru ni dia tanya soalan saya. Ustaz, kalau kita nak sembahyang, kita beri azan. Ni soalan. Soalan. Kata saya nak tanya soalan. Macam ni Ustaz? Saya ambil sembahyang. Saya ambil sembahyang. Itu saya sembahyang atas terbang. Kita ambil terbang. Allah. Tengah-tengah sembahyang. Habis ya sembahyang. Saya tanya sembahyang tu sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Dia sembahyang fardu. Jadi saya nak kena ambil sembahyang lain dah. Jawapannya tak payah. Tak apa. Sebab apa tuan-tuan? Solat ni walau macam mana pun kena qada balik. Kena qada. Pasal apa? Solat fardu ni dia kena ada dua syarat tuan-tuan. Mesti kena penuh dua syarat ni. Kalau tak penuh, tak boleh. Syarat yang pertama, mesti ada wuduk. Sama ada dengan ambil sembahyang biasa ataupun dengan bertayamum. Syarat yang kedua, mesti menghadap kiblat bermula daripada kita takbiratul ihram sehingga memberi salam. Ustaz, saya ada ayat sembahyang tapi tak menghadap kiblat. Saya kena ulang balik tak? Ya. Ustaz, saya menghadap kiblat tapi sebaliknya saya tak ada ayat sembahyang. Saya kena ulang balik tak sembahyang tu? Ya. Pasal apa? Solat fardu dia mesti kena dua syarat dia kena ada. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, kena ada wuduk. Sebab tu kita pergi ziarah Wan baru ni kan. Ziarah Wan baru ni. Tuan tengok dia buah apa? Hospital buah. Buah sini kan. Jadi selama mana dia ada lampu, dia kena follow balik. Pasal apa? Sebab dia ambil wuduk pun tak kena orang ni. Dia bertayamum pun tak kena orang. Kecuali kita di sini. Tengkokan. Buah tengkok punya tu. Buah tengkok kita tekan accident kan. Accident buah tengkok tu kita tak boleh nak buat. Kita boleh ambil sembahyang macam biasa. Ambil wuduk kan. Ambil wuduk. Cuma di tengkok ni tak apa? Tak kena. Ataupun kita accident di kepala. Dia balut apa? Balut habis kepala ni. Habis buat atas. Balut habis kepala ni. Jadi apabila kita ambil sembahyang, yang ni tak kena ayat, tapi kita boleh ganti dengan tayamum. Tayamum dua saja, muka dan siku. Dua tu je. Jadi kita tayamum. Tayamum, tu ni. Sembahyang itu tidak perlu diulang semula. Pasal apa? Sebab kepala bukan anggota tayamum. Ataupun kita accident di kaki, lepas balut semua kaki kan. Balut semua kaki, lepas tu kita nak sembahyang lagu mana? Kita tayamum. Kita ambil wuduk dulu, wuduk semua selesai. Cuma di situ tak boleh apa? Tak boleh kena ayam. Kita tayamum. Tayamum. Sembahyang itu tidak perlu diulang semula. Pasal apa? Pasal kaki bukan anggota tayamum. Sudah jawapannya sekarang. Sudah. Jadi saya harap lagi kalau masuk hospital, masuk ward, confirm sembahyang itu mesti diulang semula. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ada soalan tanya? Okey, kalau tak ada, kita sudah di sini dan saya harap keterangan yang saya beri tadi itu boleh faham orang. Kalau masa tak faham, tengok kitab Stibul ni. Tengok betul faham tak? Bahawasanya nak mengaji fiqh, dia tak boleh mengaji satu kitab. Tapi satu ni sudah dia bukan fiqh, dia hadis ni. Dia cerita sikit, dia cerita sikit, dia tak fiqh kan mengaji lebu tu. Fiqh dia kena mengaji, dia syarah dia detail. Lepas satu dia kena detail. Okay, tengah waktu sembahyang, tengah sembahyang ada plaster. Ada plaster di kaki ataupun ada cat di kaki. Macam mana? Maka dia ada detail. Jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
وسلم على رسول أجمعين. اللهم ارحم جمعنا هذا كما أرحمنا وتفرقنا فرقا معصوما. اللهم زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا به وعلمنا التأويل. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.